Sektor pertanian pada tahun 2017 menyumbang sebanyak 8.2% iaitu RM96 bilion kepada keluaran dalam negeri kasar. Penyumbang utama kepada KDNK sektor pertanian adalah kelapa sawit sebanyak 46.6%, diikuti ternakan 11.4%, manakala perikanan 10.5%. Perhutanan dan pembalakan pula adalah sebanyak 5.6%. Import dan ekspor pula berjumlah 126,587 juta dan RM95,218 dengan imbangan perdagangan adalah 31.369 juta. Antara isu sektor pertanian pada tahun 2017 adalah perubahan iklim, ketidakstabilan harga bahan mentah, kekurangan penyebaran teknologi baru, pencemaran alam sekitar dan kekurangan tenaga kerja dan purata umur petani. 5 penambahbaikan sektor pertanian di Malaysia adalah pemasaran untuk keluar negara, peranan peningkatan bidang penyelidikan dan pembangunan pertanian, peranan kemudahan pemasaran farma, peranan bank negara menjadi sumber inovasi pertanian. Isu sektor pertanian 2018 yang pertama, Jaminan Makanan yang dikupas Transformasi Nasional Malaysia iaitu TN50 adalah sebuah inisiatif pembangunan negara yang akan dipacu oleh matlamat dan sasaran yang jelas selama 30 tahun. Melalui proses perundingan dan pasar persediaan dari tahun 2017 hingga 2019, isu ini telah dikupas oleh Dialog Niaga Agrobank pada 13 Januari 2017. Menteri Pertanian iaitu Datuk Seri Ahmad Syarif yang bertajuk Makanan Kita, Masa Hadapan Kita. Seterusnya, penambahbaikan pertanian 2018 iaitu peruntukan pembelian baja. Yang kedua ialah memperkasa ekspor komuniti. Yang ketiga, inovasi pasaran beras. Belanjawan sektor pertanian pada tahun 2019. Pada tahun 2019, ekonomi Malaysia berlaku ketidaktentuan akibat daripada konflik perdagangan antara kuasa-kuasa besar ekonomi dunia yang menyebabkan berlaku cabaran kepada ekonomi Malaysia. Keluaran dalam negara kasar sebanyak 43% di mana dijumlahkan pada harga semasa dinilaikan sebanyak 15107 bilion berbanding tahun 2018 sebanyak 1421.8 bilion. Pendapatan negara kasar per kapita juga meningkat kepada 45,131 berbanding tahun 2018 sebanyak RM43,307. Isu sektor pertanian yang berlaku pada tahun 2019 yang pertama adalah kekurangan tenaga buruh. Isu yang kedua pula adalah isu subsidi sektor pertanian. Isu yang ketiga pula ialah risiko perubahan iklim. Penambahbaikan yang dilakukan oleh sektor pertanian pada tahun 2019 yang pertama adalah alternatif penanaman masa depan. Yang kedua adalah kadar levy lanjutan dikurangkan. Yang ketiga adalah meningkatkan permintaan kelapa sawit. Seterusnya, meningkatkan kepelbagaian penggunaan getah. Isu cabaran dan prospek dalam pertanian Malaysia termasuk 1. Perubahan dalam dasar perdagangan yang terhasil daripada langkah liberalisasi. 2. Meningkatkan permintaan pengguna disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kukuh di seluruh dunia dan mengubah keutamaan pengguna akibat peningkatan kesedaran kesihatan. 3. Inovasi teknologi terutamanya dalam bidang pengendalian dan penyimpanan pasca panen, pengangkutan dan komunikasi pemacu pertumbuhan dalam perdagangan antarabangsa untuk barang-barang yang mudah dibakar seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang terakhir, globalisasi rantaian bekalan. Strategi dan penambahbaikan produktiviti daya saing pula adalah kajian telah menunjukkan bahawa tidak semua kelompok dalam industri dapat mencapai kelebihan antarabangsa. Berkaitan dengan pertanian Malaysia, jelas bahawa kita tidak boleh bersaing dalam semua industri pertanian. Itu dalam sektor pertanian tahun 2021. Yang pertama adalah sumber pendapatan terjejas. Kedua adalah perintah kawalan pergerakan. Yang ketiga adalah kemarau banjir dan ribut. Yang keempat adalah ketidaksuburan tanah. Yang kelima adalah pemasaran. Oleh itu, terdapat beberapa penambahbaikan. Pertama adalah sains dan teknologi. Kedua adalah strategi kerajaan. Yang ketiga adalah peranan pusat penyelidikan. Keempat adalah peranan agensi pelancongan. Terakhir adalah bantuan kewangan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, rancangan kerajaan Malaysia untuk mengubah sektor pertanian untuk pertumbuhan nampaknya dapat dicapai dengan syarat Malaysia dapat memanfaatkan tingkap peluang yang ada. Malaysia seolah-olah menuju ke landasan yang betul dengan memfokuskan usahanya pada pertanian baru seperti bioteknologi dan produk nilai tambah yang lebih tinggi.